kerana kita masih lagi diberi peluang dan ruang untuk kita meneruskan pengajian ataupun perbincangan ataupun kita refresh ilmu, majlis ilmu kita diteruskan pada malam ini. Kita ada kesihatan dan kita ada ruang masa, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kekuatan untuk terus istiqamah berada dalam majlis ilmu ini. Ramai juga yang tahu, tapi orang kata apa, dia punya minat ataupun kesungguhan tu tidak sebagaimana yang sebab kita tak boleh nak paksa orang kan, kita tak boleh nak paksa orang. So kita rasa bersyukurlah, dan saya pun rasa teruja dan terharu dengan komitmen daripada peserta lah, saya panggil, daripada peserta yang join kelas saya ini. Dan Alhamdulillah kita juga ada sedikit improvement kelas kita kerana kita akan menggunakan link yang sama. So kalau yang tak sempat untuk tengok Facebook saya pun, dia boleh simpan link yang malam ni, dia akan kekal link yang sama sampai hujung tahun ni. Dan ada salah seorang peserta kita yang offer untuk menggunakan akaun Google-nya. So maknanya akaun Google berbayar lah, so dia boleh kelas ini boleh dirakam lah. So saya kena lebih smart lah kot. kelas ini dirakam, dan maknanya boleh diadakan pengulangan lah bagi mereka yang perlu untuk mengulang kaji dan sebagainya lah. Nanti kita tengoklah macam mana kalau nak diletakkan di YouTube dan sebagainya, itu kita boleh fikir lepas ni lah. Kalau dah rakam tu dia jadi macam-macam possibility boleh berlaku lah. Kalau tidak, dia semintas lalu tu dia habis macam tu je lah. So ini adalah satu perkembangan positif lah bagi saya. Sebab kelas saya ni saya lebih kepada perbincangan antara, bila ada orang yang nak yang sudi mendengar, yang sudi mengikuti, maka saya pun buatlah. Saya buat, kemudian saya tengok perkembangan macam mana. Kalau makin okey, kita teruskanlah. Kalau tak okey pun kita tengok macam mana. Tapi saya tengok Alhamdulillah, maknanya saya kira mendapat sambutan lah. Saya bukannya nak suruh ramai pun, tapi at least saya pun boleh refresh, dan kita boleh berkongsi lah. Sebab kita bercakap tentang kematian ni, kita pun tak tahu bila kita akan mati kan. So lebih baik kita berkongsi sebanyak mungkin setakat mana yang kita mampu lah. So kita teruskan pengajian kita kan. Ada yang tak khatam, dia takut nak mengajar faraid sebab tak khatam. So saya akan khatamkan dia supaya dia boleh mengajar faraid pula. So kita akan pergi, kita akan khatam kitab kita ni satu persatu mengikut kemampuan lah, mengikut kemampuan yang saya ada dan setakat mana yang saya boleh kongsi lah. So kita sudah pun bincang dua kes yang masyhur. Pertamanya kes musyarakah. Musyarakah iaitu menyamakan antara saudara si ibu dengan saudara si ibu sebapa. Kemudian kes Umariyatain. Umariyatain kebijaksanaan dalam memberi nisbah dua, nisbah satu kepada hubungan di antara ibu dan bapa. Walaupun tidak ada satu dalil khusus bahawa si ibu dan bapa itu perlu kepada lidzakari mithlu hawzil unthayain. Dua nisbah satu itu sebenarnya untuk anak lelaki dan anak perempuan, dan saudara si ibu, mana adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Tetapi diluaskan kebijaksanaan itu kepada antara ibu dan bapa juga, antara bapa dan ibu. Itu kes Umariyatain.
So hari ini kita masuk kes yang ketiga. Saya akan share slide lah, share buku saya. So hari ini kita akan sambung tentang Al-Mubahalah, muka surat 118. Mubahalah ini bermaksud laknat, bermaksud sedikit atau mudah, atau juga bermaksud laknat. Dalam kes ini dia lebih kepada mempersenda-sendakan. Dialognya bermula apabila Zufar bin Aus bertanya Ibnu Abbas dalam kes pusaka yang melibatkan aun. Ada kes yang melibatkan pengiraan secara aun. Aun ni kita dah belajar sebelum ni. Kita terpaksa, maknanya ulama ataupun para sahabat kreatif dalam memberi keadilan kepada waris dengan cara pembawah itu dibesarkan apabila terdapatnya hak waris fardu itu melebihi satu, maknanya melebihi satu, menjadikan pecahan itu dia jadi pecahan tidak wajar ataupun menjadikan pecahan itu besarlah lebih daripada satu, maka ulama akhirnya, sebab kita tak tahu antara waris fardu ni mana waris fardu yang didahulukan dan mana waris fardu yang dikemudiankan. Jadi semua waris fardu terpaksa berkorban, maka dia panggil apa, parah sikit seorang. Saya belajar dengan Ustaz Zaki tu, Ustaz Zaki Laban, seorang pelajar Syria. Jarang dah lalu ikut Facebook saya. Ustaz Zaki Laban ni dia kata kita parah sikit seorang. Rupanya dia orang Kelantan juga. Saya mula-mula bercakap tu tak tahu orang Kelantan, dia parah sikit seorang tu jadi orang Kelantan. Parah sikit seorang maknanya kita potong sedikit seorang, semua waris tu dipotong bahagiannya, menjadikan semua tu sedikit terjejas kerana untuk mendapatkan keadilan. Kita bukan potong waris tertentu sahaja sebab semuanya berada dalam kategori waris fardu. Itu yang berlaku dalam kes aul. Tetapi sebenarnya kes aul ni tidak pernah dipersetujui oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia ada pendapat dia yang mengatakan di kalangan waris fardu pun ada waris yang diutamakan dan ada waris yang dikemudiankan. Tetapi apabila pendapat Ibnu Abbas ini tidak dipersetujui oleh Khalifah Umar Al-Khattab pada masa tersebut, maka Ibnu Abbas mendiamkan diri. Mana Ibnu Abbas dia tidak bahas perkara itu, tapi pendapat dia kekal sebagai satu pendapat secara akademik. Sebab Ibnu Abbas, orang alim ni dia tidak akan mudah untuk menerima pendapat orang lah maknanya, tapi dia boleh secara etikanya dia boleh senyap lah apabila pemerintah ataupun sultan ataupun kerajaan telah mengambil satu pendapat, maka dia kira tak apalah pendapat dia tidak diterima. Tetapi secara akademiknya dia still ada hujah dia dan dia berpegang kepada pendapatnya. So mubahalah ni dia mula timbul apabila Zufar bin Aus ni berdialog dengan Abdullah bin Abbas. So Abdullah bin Abbas jawab, berlaku mudarat bahagian yang lebih kecil kepada waris yang buruk keadaannya, iaitu anak perempuan dan saudara perempuan. Dia macam ni, mengikut Ibnu Abbas, di antara waris-waris fardu tu, anak perempuan dan saudara perempuan ini adalah waris buruk. Ini saya tak tahu, ni translate dia. Maknanya kenapa Ibnu Abbas kata anak perempuan dan saudara perempuan ni sebagai waris fardu, tetapi waris fardu yang dikemudiankan maknanya. Sebabnya anak perempuan dan saudara perempuan, adik-adik perempuan ni, dia boleh berubah keadaannya. Kadang-kadang dia boleh jadi waris fardu, kadang-kadang dia boleh jadi waris asabah. So waris yang ada dua kategori ni, macam anak perempuan, macam adik-adik perempuan, dia menjadi waris fardu apabila dia tidak ada pairing. Dia tidak ada anak lelaki untuk menjadikannya asabah bil ghairi bagi anak perempuan. Tidak adanya saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki untuk mengasabahkan
saudara perempuan, saudara seibu sebapa perempuan ataupun saudara perempuan. So dia bergantung kepada keadaan. Dia asalnya waris fardu tetapi boleh juga menjadi waris yang sobah. So waris fardu yang berada dalam dua keadaan ini bagi Ibn Abbas adalah waris fardu yang berada dalam low priority. Dia dalam waris fardu pun dia ada tingkatan juga. Tapi ini hanya Ibn Abbas sahaja. Orang lain kata kalau dah waris fardu itu waris fardu lah. Kalau dia mewarisi secara fardu maka dia mendapat secara fardu. Dia sudah tidak ada prioriti siapa-siapa. Semuanya sama saja sebab semuanya mewarisi secara fardu. Tapi tidak bagi Ibn Abbas dan dia ada ilah dia dan dia ada takwil dia. Dia kata sesungguhnya mereka berpindah daripada bahagian yang tetap kepada bahagian yang tidak tetap. Bahagian tetap tu semasa anak perempuan dengan adik-adik perempuan tetap dia mendapat fardu apabila dia tidak ada pairing. Anak perempuan 1/2, kalau dia 2 orang 2/3, 2 dan ke atas. Macam itulah juga dengan adik-adik perempuan. Kalau dia seorang 1/2, kalau 2 dan ke atas dia 2/3. Tapi kalaulah dia ada sobah bil ghairi maka dia jadi lil zakari mithlu hazil unthayain. So dia sekejap dia boleh berpindah daripada tetap kepada tidak tetap. Macam tu. Tetapi Zufar menjawab pendapat kamu tidak diperlukan lagi. Pendapat kamu tidak diperlukan lagi lah sebab Ibn Abbas menyebut perkara ini selepas Khalifah Umar meninggal dunia. Dia sebut perkara ini pada zaman Sayyidina Uthman menjadi khalifah. Sebab itulah Zufar kata pendapat kamu tak relevan dah. Pendapat kamu dah tak relevan. Tapi maknanya Ibn Abbas dia pegang lagi pendapat dia. Dia tak setuju dengan cara Aun. Jadi Ibn Abbas pun dia rasa marah lah. Dia rasa sedikit marah, dia rasa sedikit tercabar. Dia pun, adakah kamu berhimpun sekadar untuk mempersendakan? Kau tanya aku, kau berdialog dengan aku, kau saja nak mengejek-ejek pendapat aku, nak sendakan aku. Maka kita menjadikan laknat Allah kepada orang yang menipu. Dia macam nak marah lah dekat Zufar ni, macam kau tanya aku, kau ambil pendapat aku, kau nak mempersenda-sendakan aku kan. Dalam arti kata lain, Ibn Abbas tidak menerima pengiraan secara awam dalam pusaka. Itu maksud dia sampai ke penghujungnya Ibn Abbas tetap dia tidak menerima pengiraan secara awam, yang mana pengiraan secara awam digunakan secara meluas. Boleh dikatakan seluruh dunia sebenarnya. Di Malaysia memang digunakan secara awam. Dalam kalkulator Faraid pun saya tak tahu pakar matematik, pakar IT ni dia boleh kira awam juga. Dia boleh kira bila jadi aun, dia akan kira lah secara aun kan. Saya tadi pun ada juga kiraan aun. Daripada 12 menjadi 13, daripada 24 menjadi aun 27. Itu panjang. Aun ni kita bahas pendek je, saya tak panjangkan. So dalam kes mubahalahnya, contoh kesnya ialah seperti berikut. Kan kita duduk cerita-cerita aun, semua tak ingat benda aun. Contoh kesnya ialah si mati meninggalkan suami, ada suami, maknanya isteri lah mati ni, si mati meninggalkan suami, ibu dan seorang saudara perempuan, seibu sebapa ataupun saudara seibu sebapa perempuan. So macam mana kita selesaikan kes ni? Suami 1/2 kerana si mati tiada anak, ibu 1/3 kerana bilangan adik-beradik yang ditinggalkan oleh si mati ialah seorang. Kalau 2 orang, ibu 1/6. Tapi dia seorang je, dia ada seorang je adik-beradik yang ditinggalkan, iaitu saudara seibu sebapa perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan bila dia seorang, dia menerima secara fardu. Iaitu, dia tak ada pairing kan? Dia tak ada pairing, so dia menerima secara fardu, ia 1/2. Maka 1/2 tambah 1/3 tambah 1/2, maka 2 dengan 3 ni sebenarnya kita dah boleh nampak dah. 1/2 tambah 1/2 dah pun 1. Ada lagi 1/3. Dia lebih daripada 1 lah ni. Dia lebih daripada 1. So tapi tak apa, kita buat asal masalah dia. 2 dan 3 asal masalahnya ialah 6. Kita ambil sifri 3 lah sebab angka 3 kat sini besar. So dia tidak boleh tamathul, confirm tidak tamathul sebab dia tidak sama. 1/2 dengan 1/3. Dia bukan tadakhul sebab 3 tak boleh masuk.
2 tak boleh masuk bawah 3. So dia bukan juga tawafuk, dia bukan GSTK, tetapi kita tabayun, kita darab sahaja. 2 darab 3 jadi 6. So asal masalahnya ialah 6. So jadi kita perbesarkan 6 bahagi 2 dapat 3, 6 bahagi 3 dapat 2, 6 bahagi 2 dapat 3. Bila ada pengiraan kita terpaksa buat slow-slow dan kita terpaksa ulang-ulang sebab ada di kalangan kita yang memang masih lagi belum boleh tangkap lah maknanya. Jadi kita tak apa, kita ulang saja walaupun ada setengah tu terus saja nampak jadual tu dia boleh faham, tapi tak apa, kita ulang dan ulang dan ulang. Lambat pun tak apa. Lambat pun tak apa, kelas kita ni kelas santai je, kita bukan mengejar masa. So apabila 6 kat sini, ini dapat 3, dapat 2, dapat 3, maka sebenarnya dia dah lebih daripada 6. Kita tambah 3, tambah 2, tambah 3, dia sebenarnya sudah menjadi 8. Maka kita besarkan pembawahnya daripada 6 kepada 8. Ini kita panggil masalah aul 6 bertambah kepada 8. So apabila kita jadikan pembawahnya 8, kita kekalkan sahaja. Jadi 3/8, 2/8 dan 3/8. Sebab itulah dalam masalah aul ini dia panggil parah sikit seorang tadi. Maknanya bahagian suami daripada 3/6 mendapat 3/8. Makin sikit lah. 3/6 ni 1/2, tapi 3/8 tak sampai 1/2. Tapi bukan suami sahaja yang dikecilkan bahagiannya, ibu juga terjejas. Daripada 2/6 menjadi 2/8. 2/6 ni 1/3. 2/8 dah jadi 1/4. Makin kurang. Saudara si ibu sebapa perempuan juga berkurangan daripada 3/6, 1/2. Dia jadi 3/8. Jadi inilah dia parah sikit seorang, parah semua. Maknanya potong setiap waris. Maka kaedah ini diterima oleh Khalifah Umar dan diterima dalam mazhab Syafi'i dan inilah yang diguna pakai. Kalau dapat kat orientalis, dia kata inilah kelemahan Al-Quran sebab dia kata Tuhan tak pandai mengira. Sebab 1/2, 1/3 dengan 1/2 ni ada di dalam surah An-Nisa. Ayat 11, ayat 12, ayat 176, saya tak pasti yang mana satu, tapi boleh tengok. Maknanya benda ni sudah pun ada secara fardu, secara qat'iyah lah, maknanya secara dalil tu sudah pun ada di dalam Al-Quran. Tapi bila dicampur lebih daripada satu, maknanya Tuhan tak pandai mengira, dia kata. Jadi ini bukan, dia orientalis, ini dia kaji Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tetapi dia tak tahu di sana, sudah pun ada ulama menyelesaikan perkara ini dengan cara adanya kaedah aul. So, sebab Al-Quran tu perlu ditafsir, tidak boleh ditafsir secara suka-suka dia. Bukannya Tuhan tak pandai mengira. Engkau tu yang tak reti ya. Engkau tu yang tak reti yang memang baca Quran untuk bukan untuk memahami sepatutnya, tetapi untuk saja nak cari sebab dia diupah dan sebagainya untuk mencari kelemahan kononnya lah. Jadi untuk memahami bagaimana pengiraan begini, maka Zaid bin Thabit dan sahabat yang lain mengemukakan kaedah aul yang diterima. Tetapi Ibn Abbas tak terima aul ni, cuma dia senyap pada zaman Khalifah Umar kerana dia menghormati keputusan Khalifah Umar. Dia hanya cakap ni apabila Zufar ni lah sebut pada zaman Sayyidina Uthman, Zufar sebut. Dia pun sebut lagi pendapat dia. Dia tak pasti lagi. Maknanya secara akademik bagi dia bukan macam ni. Bagi dia bukan macam ni. Kita akan tengok macam mana. So ini adalah huraian kepada tadi. Dalam permasalahan ini suami menerima 1/2 iaitu 3 bahagian 3/6. Ibu menerima 1/3 iaitu 2 bahagian 2/6. Dan saudara perempuan si ibu sebapa menerima 1/2 iaitu 3/6. So akan pembahagi asal masalah ialah 6. Asalnya 6 lah. Kemudian ditingkatkan aul menjadi 8. So dia akan jadi 3/8, 2/8, 3/8. Saya pun dulu ada juga isu aul ni apabila saya kira suami ni akhirnya dia tak dapat 1/2. Sebab isteri dia kan
isteri dia mati tiada anak. So dia kata dalam Quran kan sebut suami dapat 1/2. Saya kata betul, suami dapat 1/2, tetapi dalam kes Encik ni dia jadi aun. Dia jadi aun. Dia kata saya tak tahu aun tak aun, saya nak 1/2. Bukan kalau dia macam tu ni, 3/8 lah. 3/8 lebih kecil daripada 1/2. Dia pun cakap lah, saya dah tanya imam kata 1/2 saya. Macam-macam. Macam-macam jenis mengaji tak habis tapi nak menunjuk pandai. Jadi dia nak 1/2 juga. Sedangkan betul lah kok dia pergi tanya imam kalau isteri saya dah meninggal, berapa bahagian saya. Dia sebut macam tu, imam kata bahagian awak 1/2 lah sebab awak suami. Betul lah, cuba bagi semua fakta. Sebab itulah kita jangan terus menjawab bahagian suami 1/2 tapi siapa lagi waris yang lain. Itu ajaran yang diajar oleh guru saya, Ustaz Awam Halim. Dia memang tak suka kalau kita terus saja menjawab. Kalau orang tanya kita, saya suami, isteri saya meninggal dunia, isteri saya tak ada anak, apa bahagian saya? Jangan kita jawab bahagian awak 1/2, jangan. Kita tanya dulu waris, okey meninggalkan suami, siapa lagi waris-waris si mati? Kita tanya dia balik. Sampai dia cerita semua waris baru kita kira. Sebab kalau kita terus menjawab, dia akan jadi masalah macam ni. Suami 1/2, dia pun pegang 1/2 tu kemah-keming. So bila dia jumpa orang, dia kata bukan. Bahagian suami 3/8, dia kata tak. Dia kata tak. So masalah lah kita. Masalah kita. Padahal kita yang tidak berhati-hati apabila excited terus saja jawab. Excited ni belajar kira saka, belajar barak terus je jawab. Walhal secara etika ni ada secara berhati-hatinya kita pastikan dulu semua waris dan baru kita kira dan baru kita bagi jawapan. Walaupun dia memang 1/2 tetapi dia boleh jadi 3/8 macam ni. So jangan maknanya bagi profesional dalam bidang faraid dia tidak terus menjawab. Bahkan bila diberi soalan dia tanya balik orang yang tanya tu supaya dia betul-betul puas hati berapa maknanya waris tu betul-betul disiasat dan barulah dia buat pengiraan. Itu sebenarnya. Saya pun kadang-kadang keleka, saya pun kadang-kadang nak cepat dia akan jadi macam itulah, tapi kita ingatlah pesanan guru kita bila kita tersilap maka memang betul lah guru kita pengalaman jauh lebih daripada kita, dia lebih tahu. Dan bila dia bagi nasihat maknanya dia sudah bagi wakilah. Dia bagi wakilah dia tu. So kita kena kilah betul-betul lah. Kilah maknanya kita kena macam mana wakilah kita. Kelantan pakai kain kelekat tu dia kilah kan. So kita kena pegang betul-betul lah benda tu. Sebab itu menunjukkan sama ada kita profesional ataupun tidak di dalam pengiraan faraid. So kes ni berlaku di awal pemerintahan Umar. Disebutkan bahawa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada pewaris terbabit, aku tidak berjumpa hak kamu dalam kitab Allah. Aku juga tidak tahu siapakah di kalangan kamu yang lebih diutamakan oleh Allah supaya aku dapat berikan keutamaan kepadanya, dan aku juga tidak tahu siapa yang dibelakangkan. Maknanya waris ni kan sama taraf. Semuanya waris fardu. Suami, ibu dan saudara ibu sebapa perempuan ni semuanya fardu. Jadi aku tak tahu aku nak bagi kat siapa dulu. Itu maksud dia, aku tak tahu siapa yang diutamakan dan aku tak tahu siapa yang perlu dikemudikan. Aku tak jumpa dalam kitab Allah bagaimana nak menyelesaikan perkara ini. Itu wording pertama Sayyidina Umar Khattab. Jadi dia pun buntu macam mana nak selesai. Lepas dah lebih daripada satu ni. Dan lebih harta pusaka akan jadi tak cukup untuk dibahagikan kepada semua waris. Bukan ada berbaki, tak cukup sebab ramai, banyak hak daripada harta. Macam tu, dia dah jadi 8 bukan 6. Itu masuk kat sini. Aku tak tahu, aku tak jumpa. Jika benar ia adalah daripada Allah dan jika salah ia daripada diriku. So dia mula nak berijtihad dan dia kata kalau ijtihad aku benar ini datang daripada Allah. Kalau ijtihad aku salah ini adalah salah akulah, katanya Sayyidina Umar, kelemahan diri dia. Aku berpendapat kekurangan ini perlu diletakkan pada semua waris. So mengikut pendapat Umar radhiyallahu anhu, kekurangan maknanya perlu dikurangkan, perlu dipotong pada semua waris. Tak boleh nak potong satu waris. Ada ketiga-tiga waris ini perlu dipotong. So ini bermaksud Sayyidina Umar menerima kaedah aun dengan cara suami pun dipotong daripada 3/6 jadi 8, ibu pun dipotong
daripada 1/3 menjadi 1/4. Dah jadi 28. Saudara seibu sebapa perempuan pun dipotong. Parah juga bahagian dia. Dia jadi daripada 3/6 menjadi 3/8. Itu maksud Khalifah Umar. Lalu pusaka tersebut dibahagikan mengikut kaedah peningkatan angka, iaitu aun. Aun ni ain waw lam. Aun. Kalau belajar dekat pondok pondok Alik Siam tu dia panggil on. Saya mula-mula apalah on. Kita dah lah duduk belakang sebab kita bukan budak pondok. Kita pergi jengok-jengok macam tu ya. So dia tengah mengajar aun punya on. Aulun. Ain waw lam. Tiada siapa yang menolak pandangan ini pada zaman Umar radhiyallahu anhu, sehinggalah apabila Abdullah bin Abbas menolak pandangan Umar. Abdullah bin Abbas ni memang dia dah tolak, tetapi bila diprovok dia lagilah. So beliau berkata, jika mereka mengutamakan orang yang diutamakan oleh Allah dan membelakangkan orang yang dibelakangkan oleh Allah, nescaya tidak berlaku peningkatan. Ini beliau ni maknanya Abdullah bin Abbas lah. Abdullah bin Abbas kata, kalaulah kita boleh mengetahui lah, kita tahu siapa yang diutamakan oleh Allah dan siapa yang dibelakangkan, yang dikemudiankan, maka tidak akan berlaku kes aun. Kita tahu. Sebab tadi kan bagi Ibn Abbas, beberapa waris fardu tadi seperti anak perempuan dengan adik-beradik perempuan itu adalah waris fardu yang less priority. Sebab apa? Sebab waris ni boleh berubah. Sekejap jadi waris fardu, sekejap jadi waris asabah. Sekejap menjadi ashabul furud, sekejap menjadi asabah. Itu kena cek balik kalau lupa apa semualah. Maknanya itu konsep Ibn Abbas. So beliau ditanya siapa yang diutamakan oleh Allah dan siapa yang dibelakangkan. So siapa? So jawablah Ibn Abbas, suami, isteri, ibu dan nenek adalah orang yang diutamakan oleh Allah. Maka waris ni, suami, isteri, ibu dan nenek adalah waris yang diutamakan oleh Allah sebagai prioriti, sebab waris ni dia tak berubah. Suami, isteri, ibu, nenek ni dia konsisten. Dia tidak pernah menjadi asabah. Suami tak jadi asabah. Kan? Bahkan suami isteri ni dia tak boleh terima rod. Kalau kita belajar pula lepas ni lah rod. Dia panggil ada satu lagi kaedah dalam mazhab Hanafi, kaedah rod. Rod. Alif lam ra dal. Rod. Tidak boleh rod kepada suami dan isteri kalau ada waris lain. Maknanya memang tetap sungguh suami dan isteri. Kalau banyak sungguh ni, dia tak boleh nak, dia tak ada asabah dan dia tidak ada rod. Jadi memang tak bertambah. Inilah waris yang diutamakan. Itu katanya Ibn Abbas. Ibu, nenek ini adalah waris yang diutamakan oleh Allah kerana mereka betul-betul menerima apa yang ditetapkan. Dia sampai bila pun tidak menerima apa-apa penambahan kerana dia tidak ditambah oleh asabah dan kalau ibu nenek ni dia boleh jadi rod lah kepada ibu dan nenek. Tapi suami isteri ni langsung tak menerima apa-apa penambahan kecuali memang tak ada langsung lah. Tak ada langsung waris lain kecuali suami isteri. Sementara orang yang dibelakangkan oleh Allah ialah anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak perempuan tapi arham lah, memang tak masuk buku lah. Saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Ini adalah waris-waris fardu tetapi dikemudiankan oleh Allah kerana ini dia takwil dia. Seperti Ibn Abbas ni orang yang power dalam takwil, kerana dia mentakwilkan kenapa mereka ini dikemudiankan, kerana kadang-kala Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahagian mereka, menetapkan secara fardu dan kadang-kala mereka menjadi asabah. Asabah ni tidak tetap. Sebab asabah ni menerima baki. Itu maksud tidak tetap. Tetaplah menerima baki tapi berapa baki itu adalah baki. Jadi kita panggil tidak tetap lah sebab baki itu boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Jadi bila mereka sekejap boleh menjadi waris fardu, sekejap boleh menjadi waris asabah bergantung pada kes, maka mereka berada pada tempat yang less priority. Jadi mereka dikemudiankan, maka jadi
Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kekurangan pada mereka berempat. Jadi waris ini perlu dikemudiankan, itu maksud Ibn Abbas. Ini saya kalau tak faham benda ni saya tak jadi isu pun sebenarnya, sebab dia benda kecil ya, perbahasan akademik. Tapi sebab kita nak khatam, kita belajar jugalah. So apabila membincangkan pandangan ini, beliau berkata sesiapa yang mahu, ini dia syabarlah ni, sesiapa yang mahu aku akan bermubahalah. Apa jadi kes ni mubahalah? Aku akan bermubahalah dengan dia, aku sanggup berjidal, aku sanggup berdebat secara laknat Allah. Mana aku sanggup berdebat, bermubahalah dengan dia. Siapa yang sanggup menghitung pasir di Alash. Alash ni satu tempat, saya tak pasti di tepi oasis ke, di tepi pantai, mana ada pantai dekat situ kan. Tapi satu tempat yang banyak pasir lah. Mungkin di padang pasir lah. Satu tempat di padang pasir, dinamakan tempat itu Alash. So di mananya aku sanggup hitung pasir di Alash tu, dia tetap berpegang dengan pendirian dia. Kalau hujah dia dapat dipatahkan dengan hujah secara akademik, dia sanggup hitung pasir di Alash macam tu lebih kurang. Dia tidak akan jadikan harta ini 1/2, 1/2, 1/3. Dia tak jadi macam tu. Maknanya bukan macam tu pembahagian. Sebab kalau 1/2, 1/2, 1/3 dia lebih daripada 1, kemudian pandai-pandai pula reka jadi 8. Bukan. Lalu beliau ditanya, kenapa engkau tidak nyatakan sedemikian ketika zaman Umar? Zaman Umar kan engkau bersenyap. Sekarang Umar dah meninggal, zaman Uthman barulah engkau kembali melontarkan pendapat engkau. So Ibn Abbas menjawab, beliau amat dihormati, jadi aku ni bukan aku ini kesilapan menaik ni. Aku menghormati pandangan beliau, ini typo error. Aku menghormati pandangan beliau. So bila dia hormat kepada khalifah, maka dia senyaplah pada zaman khalifah. Ini pun sebenarnya dia tidaklah saja untuk provoke, tapi dah ada orang tanya, dia still bagi pandangannya secara akademik lah ni. Tapi kerana dia terlalu yakin dengan takwil dia tu, maka dia sanggup bermubahalah. Jadilah kes ni nama Al-Mubahalah. Alash adalah satu tempat yang mengandungi banyak pasir. Itu maksud dia. So Allah Subhanahu Wa Taala, mubahalah ni ambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Ali Imran ayat 61. Kemudian sesiapa yang membantahmu wahai Muhammad mengenainya Nabi Isa sesudah kamu beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami dan anak-anak kamu serta perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu serta diri kami dan diri kamu, kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. So diambil daripada ni lah. Mana nak marah sungguh ni Ibn Abbas ni. Kau orang tak boleh nak bahas isu takwil dia tadi, kerana ini adalah waris yang less priority, kerana sekejap fardu, sekejap asabah. Dia kata apa? Kan? Siapa nak bahas, saya pun tak buat ni. Memanglah kita tak buat ni sebab Ibn Abbas ilmu dia memang hebat. Ibn Abbas ni pada zaman tak apalah, kita pergi lari tajuk pun tak apa, still berkaitan dengan ilmu. Pada zaman kontroversi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, so di mana Ibn Abbas? Ibn Abbas dia tidak memihak pada mana-mana, sebab dia kata makrikah ini bukannya jihad fisabilillah, kerana jihad fisabilillah adalah makrikah di antara Muslim dengan non-Muslim. Sekarang ni kau dah bergaduh sama orang Islam, so kalau mati pun dia bukan jihad, katanya Ibn Abbas. Ini adalah pergelutan politik. Maka Ibn Abbas mengambil pendirian berkecuali. Maknanya suka tingkau lah. Grup Sayyidina Ali, grup Muawiyah. Mereka berdua tidak boleh menggunakan Ibn Abbas ni sebagai bahan politik. Kalau duduk sebelah Sayyidina Ali, maka penyokong Sayyidina Ali kata, tengok Ibn Abbas berada di pihak kami. Kalau dia masuk grup Muawiyah, nanti penyokong Muawiyah kata, tengok Ibn Abbas berada di pihak kami. Jadi Ibn Abbas dia kata, aku nak mengajar je sebab aku diberi gudang ilmu yang banyak. Engkau nak apa-apa yang politik, engkau settle lah. Mana aku ambil pendirian berkecuali ini Ibn Abbas. Mana dia seorang yang ilmuwan dan dia macam buat dek. Bukan buat dek tu tak apa, maknanya dia tidak mau
dirinya dicemari dengan siasah yang bukanlah politik tu bukan sebagai Islam, memang politik Islam, tapi sampai satu tahap kadang-kadang ada sebahagian ulama ni mengambil pendekatan sebegitu kerana status dia yang macam tu berada dalam keadaan berkecuali adalah lebih baik. Macam tu. Kalau dia tidak berkecuali, nanti dia pun tak boleh nak mengajar, banyak kerugian kepada umat. So lebih baik dia berada dalam berkecuali. Sebab tu kita lihat kalau ada ulama yang ambil pendapat berkecuali, kita tak boleh kata ini penakut. Bukan penakut. Kita kena tengok sebab ini juga adalah satu ijtihad. Kenapa? Sebab ini adalah ijtihad Ibn Abbas. Ibn Abbas mengambil pendirian berkecuali pada masa-masa kontroversi pada Perang Jamal, Sayyidina Aisyah dengan Talhah Zubair semua. So dia sentiasa berkecuali. Tapi pendapat dia dari segi akademik memang hebatlah bagi saya. So dengan ini, kes ini dinamakan mubahalah. So bagi Ibn Abbas, kes seperti ini perlu mengikut keutamaan waris. Ini yang saya nak cerita juga. Dia buat keutamaan sesama waris fardu pun ada prioriti. Saya pun memang suka kat cara macam ni. Sebab itulah prioriti saya, mula-mula nak kira faraid, kira bahagian kepala mayat. Itu kira bahagian pasangan. Sebab bagi saya pasangan yang top, dia punya tu pasangan, apa pun pasangan. Si mati sama ada meninggalkan pasangan atau tidak meninggalkan pasangan. Barulah kita pergi kepada furuk, kemudian baru kita pergi kepada usul. Contohnya, kalau kita buat presentation di mahkamah syariah untuk mendapatkan perintah faraid. Contohnya dalam penyediaan affidavit. Dan kita sebutlah furuk usul hawashi itu barulah hakim nampak ini satu penderafan affidavit yang cantik kan. Barulah kita mudah untuk dapat. Ini bagi peguam syar'i lah kan, bagi peguam syar'i. So dia beri keutamaan kepada certain waris di kalangan waris fardu. Kedudukan suami dan ibu lebih utama berbanding saudara perempuan seibu sebapa yang turut menerima asabah. Yalah. Adik-beradik ni memang terima juga asabah. Maka bahagian mereka boleh dikurangkan. Kurangkan yang bahagian waris tadi, yang adik-beradik tadi, kerana mereka merupakan waris takhir. Yang panggil waris takhir pula. Dia takwil menjadikan waris fardu tu ada waris yang awal dan ada waris yang takhir. Macam tu pula. Oleh itu beliau berpendapat ibu mendapat 1/3, suami mendapat 1/2 dan saudara seibu sebapa perempuan dia dapat baki je. Dia tak dapat 1/2. Sebenarnya dia 1/2 tapi dah baki 1/6. 1/6 ajalah kepada saudara seibu sebapa perempuan. So inilah kiraan Ibn Abbas yang tidak glamour tapi kita bahas secara akademik hari ini. Dan memang lepas ni banyak kelas akan bercakap pasal akademik macam ni je sebenarnya, sebab kita dah habis dah sebenarnya pengiraan tu. Kita dah masuk untuk khatam aja ni. Kita akan jadi banyak saya bercakap benda-benda macam ni je. Sama ada faham ke tak faham ke, boring ke tak boring ke, macam ni lah kelas akan jadi. Pengiraan tu kita kena buat latihan dan kita buat yalah latihan secara face to face dan sebagainya lah, macam tu je lah. Kalau dalam kelas macam ni kena macam kita semintas lalu macam ni je lah. So ini pengiraan Ibn Abbas, dia jadi saudara perempuan seibu sebapa, dia bukan 1/2 tapi dia ambil baki saja untuk menjadikan 6 tu je. So dia tak terusik, suami tak terusik, ibu tak terusik kerana mereka ini waris fardu yang diawalkan lah maknanya. Yang diberi keutamaan berbanding dengan saudara seibu sebapa perempuan waris fardu yang ditakhir, yang dikemudiankan. Dalam kes ni dia kira asabah walaupun dia asabah untuk diri dia sendiri. Macam asabah bin nafsi pula. Padahal dia perempuan. Perempuan mana boleh asabah bin nafsi, lelaki dia asabah bin nafsi. Tapi tak apa, Ibn Abbas cakap macam tu. So inilah pendapat Ibn Abbas. Jadi 3/6, 2/6 dan 1/6. Kalau kita test soalan ni, kita tulis dalam calculator faraid. Kalau keluarlah macam ni dalam, sebab saya pernah test, saya pergi di website Indonesia lah, di UK lah, kadang-kadang dia keluar pengiraan tu bukan macam mazhab Syafi'i. Maka kita faham mereka menggunakan pendapat Ibn Abbas. Kalau keluar macam ni lah,
Kalau keluar yang macam awal tadi, kita fahamlah mana kalkulator faraid itu merujuk kepada mazhab Syafi'i. Kalkulator faraid ini bila kita tulis suami ibu saudara sebab itu keluar yang ni 8323. Tak keluar ni kadar asal dengan asal masalah itu je bagi jawapan. Kalau kita tak belajar kita tak faham pun. Tapi kalau kita key in certain kalkulator faraid keluar macam ni, maka tahulah kita bahawasanya kalkulator itu direka ataupun dibuat oleh pakar matematik dan pakar IT mengikut kiraan Ibn Abbas. Saya pun tak ingatlah, saya cari-cari dulu rajin mencari sebenarnya. Sebab tu apa saya dulu sebab kita excited, sebab kita belajar. Kita jadi excited, ada pengiraan macam ni pun ya, cuba check kat sini dia guna mazhab mana, kat sini guna mazhab mana. Kadang-kadang ada tulis tu kalkulator ini di panelnya begini. Kadang-kadang tak ada tulis pun. Tapi yang USM faraid dan faraid maiz dia guna yang ni lah. Dia guna yang mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i menggunakan aun. So itu al-mubahalah. So kita tak payah nak mubahalah sangatlah. Kita bukannya alim sangat pun. Kan, tapi sekadar untuk menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh para sahabat tu, kadang-kadang kau ni nak mubahalah dengan aku ke? Nak mubahalah dengan aku kan? Tak payahlah kot, sebab kita tak payahlah nak kita makin belajar makin banyak kita tak tahu sebenarnya. Saya pun makin banyak saya tak tahu. Saya just nak refresh ilmu saya saja. Saya nak refresh apa yang saya dah belajar. Saya belajar ini daripada Ustaz Dr. Abdul Basit, Abu Abbas Madani, pasal kes ni lah, dan juga daripada Prof Tajul, lah, tentang sebab different kategori faraid ni kadang-kadang different tajuk, different guru different guru, sebab kita mencari guru-guru di luar. Saya pun bukannya khatam kitab faraid daripada satu guru. So kita akan cari tajuk ni, saya nak belajar benda ni daripada ni, saya nak belajar benda ni daripada ni, ataupun kita pergi tanya. So ini pun saya banyak juga baca daripada Prof daripada Ustaz Zahari ataupun Jasni Sulong lah, dari segi bukunya. Seterusnya kita ada sedikit lagi masa, kita pergi kepada Al-Mimbariyah. Al-Mimbariyah ni lebih penting sebenarnya. Al-Mimbariyah ni lebih penting kerana, ada soalan ke? Kerana Al-Mimbariyah ni lebih praktikal. Saya pun baru sahaja balik hujung minggu ni. Dia kadang-kadang kita nak menyelesaikan kes pusaka ni macam saya. Kadang-kadang hujung minggu lah yang saya kena buat kerja, sebab kita kena kumpulkan waris. Dan waris pula bukannya nak ambil cuti pun. Kalaulah kita nak sign SMP, penjual, pembeli berapa orang je. So bolehlah dia orang ambil cuti pergi datang office lawyer. Kalau melibatkan pusaka, mana-mana lawyer yang nak buat benda pusaka ni, waris ramai. Dia bukan seorang dua. Tadi pun 8, 9 termasuk ibu kan. Nak ada 8. Macam mana nak kumpulkan pada satu masa, sebab mereka bekerja, mereka tak nak ambil cuti. Jadi lawyer lah kena datang hujung minggu ke rumah kami. Jadi saya banyak sebenarnya sacrifice hujung minggu pergi jumpa waris. Tak apalah, hari ni saya pergi jumpa waris dekat Seremban 2. So tak apalah, saya kira saya nak selesaikan, kalau tidak dibimbangi menjadi harta buku. Itu pun dah 2 lapis. Kalau saya lambat-lambat takut berlapis-lapis. Tapi itulah kes tadi, kes Al-Mimbariyah sebenarnya. Kes Al-Mimbariyah yang kita masuk. Sebab Al-Mimbariyah ni dia lebih praktikal lah. Kalau macam yang ni kadang-kadang kita bincang secara teori saja, tak pernah berlaku pun. Tak pernah jumpa apa si mati meninggalkan suami, ibu dan saudara, seibu sebapa perempuan. Saya ingat saya tak pernah jumpa pun. Tak pernah kebetulan jumpa macam tu. Aul ni jumpalah Aul, tapi kes yang sebiji macam ni rasanya tak pernah jumpa lah. Tapi berbanding dengan Al-Mimbariyah ni memang betul-betul jumpa. Tadi pun dah jumpa. Saya kan adalah 2-3 kali dah saya handle kes yang Al-Mimbariyah. Kadang-kadang jumpa tapi tak tahu term dia, tak tahu istilah, tak tahu nama dia. So Al-Mimbariyah ini bermaksud mimbar lah, maknanya bermaksud atas mimbar. Kes atas mimbar. Lepas ni kena ingat nama-nama tu.
sumpah laknat lah, atas mimbar lah, 2 Umar lah, musyarakah ni mana disamakan lah. Ini mimbar, atas mimbar. Contoh kesnya macam ni. Memang macam ni pun kisah mimbar ya. Si mati meninggalkan isteri ataupun si mati meninggalkan isteri ya, mimbar ya. Si mati meninggalkan isteri, meninggalkan bapa, meninggalkan ibu dan 2 anak perempuan. Al-mimbar ya dia jadi. So kita kira lah, ini juga melibatkan masalah aun. Si mati, mana suami mati meninggalkan isteri, dia ada isteri. Dia ada bapa dan dia ada ibu. Mana bapa dan ibu dia sama ada panjang umur ataupun dia masih muda. Sebab dia ada bapa dan ada ibu dan dia ada 2 anak perempuan dan dia tidak ada anak lelaki lah. Dia ada 2 anak perempuan. Isteri dia kata cukup lah bang, kita dah ada 2 anak perempuan, saya dah tak larat dah. Saya dah tak larat nak mengandung, nak melahirkan anak apa semua. Setengah orang tu dia merancang kan, dia dah 2 pun okey lah. Tapi tak tahulah kita kira. Dan itulah kes dia. Dia memang ada 2 anak perempuan kan. So dalam kes ni, isteri mendapat 1/8. Kita kira tu, kita ignore dulu nama dia tu. Kita ambil kiraan dulu. Isteri mendapat 1/8 kerana si mati ada anak. Adalah anak 2 orang tadi. Anak 2 orang ni, maka isteri dapat 1/8. Ibu dapat 1/6 kerana si mati ada anak, ada waris furu'. Bapa 1/6 kerana si mati ada anak. Bapa dengan ibu ni pun dah jadi 1/3. 1/6 tambah 1/6 persamaan 1/3. Persamaan 2/6 lah. 2/6 tu 1/3. Tadi pun ada salah seorang waris dia adalah guru matematik. Melaju lah dia memahami faraid sebab dia guru matematik. Adalah. Isteri 1/8, ibu 1/6, bapa 1/6. 2 anak perempuan ini, 1 anak perempuan 1/2, tapi 2 ataupun lebih, dia mendapat 2/3 dibahagi sama banyak antara mereka. Sebab dia tidak ada anak lelaki untuk mengasobahkan dia. Dan tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati awal. Tak ada. Maksud dia tidak ada asobah lain dah. Asobah dekat sini bapa sebenarnya ni. Bapa 1/6 campur asobah. In teori. Kena tulis juga sebenarnya 1/6 plus A. So 8, 6, 6, 3 kita ambil sifir 8 untuk kita cari dapatkan asal masalah. Sebab 8 yang paling besar. So tamathul bukan, tadakhul pun tak boleh sebab 6 tak boleh masuk bawah 8, 3 pun tak boleh masuk bawah 8. So settle 2 tu. Tawafuk pun tak boleh. Tawafuk lah. Boleh. Tawafuk boleh. Tawafuk ni GSTK, ganda punya terkecil. So 8, 6, 3 tawafuk dia ialah 24. Kalau kita tabayun 8 darab 6 jadi 48. Besar mana ada asal masalah 48, tak logik. Asal masalah paling besar ialah 24. Asal masalah paling besar ialah 24, saya dah sebut sebelum ni. Asal masalah paling besar 24. Sebenarnya benda ni by heart je kalau dah biasa kira. So 8 dengan 6 kita ambil asal masalah 24. 24 bahagi 8 dapat 3. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 3 dapat 8. 8 darab 2. Kena darab 2 ni sebab dia 2/3. 8 darab 2 jadi 16. 16. Sebab kita merge kan, 16. 2 orang ni 16. So bila kita tambah 3 tambah 4 tambah 4 11. 11 tambah 16 dia jadi 27. So aun, sebab kita dah belajar aun tadi kan, kita ignore lah pendapat Ibn Abbas tu, kita simpan sajalah pendapat Ibn Abbas yang tidak menyetujui aun tu. Kalau dekat sini anak perempuan lah yang dapat kurang sebab dia waris yang dikemudiankan. Ibu pun ibu bapa semua waris yang diutamakan, anak perempuan dapat kurang, dapat baki kalau ikut Ibn Abbas. Tapi tak apa, kita ignore yang tu. So mendapat aun, kita kira aun lah sebab dia 27. Bila 27 kita perbesarkan menjadi pembawah dia 27, maka isteri dapat 3/27, ibu dapat 4/27,
bapa dapat 4/27, anak perempuan setiap seorang sebab 16 boleh bagi 2, so dia dapat 8 lah, 8/27, 8/27. Tapi kes saya tadi sebab isteri ni 2 orang, isteri 2 orang, maka dia berkongsi pula. Berkongsi, dia akan jadi tasheh dia ialah 54. Saya diperbesarkan kat sini. Maka setiap isteri dapat 3/54, 3/54. Ibu dapatlah 8/54, 8/54. Yang ni dapat 16/54, 16/54. Sebab dia 2 orang isteri. Tapi bagi saya itu masih lagi kes al-mimbariyah lah, sebab strukturnya sama sahaja. So kenapa dia jadi al-mimbariyah? Ini adalah penerangan. Isteri dapat 1/8, iaitu 3 bahagian, bla 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 saya cerita tadi. So kes ini dinamakan mimbariyah kerana ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah, tak ada masalah bagi saya kalau kita sebut karramallahu wajhah pun. Bukannya kita tu dia memanglah karramallahu wajhah lah, sebab Sayyidina Ali masuk Islam pada usia yang muda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang memberi ucapan di atas mimbar. So Sayyidina Ali bercakap di atas mimbar. Beliau memulakan ucapannya dengan berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi ganjaran kepada manusia berdasarkan usaha mereka. Kemudian beliau ditanya tentang kes ini. Dia di atas mimbar, saya tak pasti ini mimbar dia berkhutbah solat Jumaat ke, dia atas mimbar berkhutbah apa, saya tak pasti. Saya cari dalam beberapa buku pun tidak dinyatakan secara detail Sayyidina Ali pada masa itu dia berkhutbah atas mimbar tu specifically apa. Tapi di atas mimbar, Sayyidina Ali di atas mimbar, kemudian ada seorang hamba Allah bertanya, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, ada satu masalah pusaka. Ada satu masalah pusaka, iaitu si mati meninggalkan isteri, ibu, bapa dan 2 orang anak perempuan. Macam itulah, terus saja diberi masalah pusaka itu, diberi fakta kes. Maka terus Sayyidina Ali menjawab. Sayyidina Ali menjawab dalam beberapa saat. Ini boleh buat kuis faraid. Terus saja Sayyidina Ali jawab. Selepas disoal terus saja menjawab. Ini congak faraid. Sayyidina Ali pun berkata 1/8 bahagian perempuan itu, bahagian isteri itu 1/8 kadang-kadang menjadi 1/9. Macam tu je dia jawab. Dia ringkas je. Dia jawab 1/8 tu kadang-kadang boleh jadi 1/9. Menunjukkan bahawasanya Sayyidina Ali nombor 1 dia cepatlah kira. Dia memang cepat kira. Dia memang boleh congak faraid. Kes yang macam tu saya huraian macam ni pun ada yang tak faham-faham, sampai sudah tak faham. Sayyidina Ali dia congak aja, dia terus aja cakap perempuan tu, isteri tu 1/8 kadang-kadang boleh jadi 1/9. Maka kita memahami bahawasanya Sayyidina Ali yang pertama bersetuju dengan Aun, sebab 1/8 boleh jadi 1/9. Kemudian dia terus saja meneruskan ucapannya. Jadi menunjukkan kecekapan, kepekaan, ketajaman akal dan kecerdikan beliau. Dan menunjukkan juga bahawa Sayyidina Ali menerima kaedah pengiraan secara Aun. Sebab dia kata 1/8 perempuan itu kadang-kadang boleh jadi 1/9. Betul lah. Sebab kalau kita tengok kat sini, isteri yang asalnya 3/24 iaitu 1/8 boleh jadi 1/9 iaitu 3/27. Dia kira bagai isteri. Dia dah kira semua tu kok. Cuma cara dia jawab sebab dia tengah berkhutbah. Dia tengah berada atas mimbar. Soalan tu ditanya atas mimbar, terus dijawab secara on the spot. 1/8 kadang-kadang boleh jadi 1/9. Dia pun sambunglah pula khutbah dia tadi. Kan? Macam khutbah Jumaat. Semalam, Jumaat semalam bertajuk dekat Selangor. Saya kadang-kadang pergi Selangor, saya kadang-kadang pergi Kuala Lumpur sebab ofis saya sempadan je antara Kuala Lumpur dengan Selangor. Ofis saya di Kuala Lumpur tadi. So khutbah tu dia berbeza. Teks khutbah di Kuala Lumpur dengan teks khutbah di Selangor berbeza. Tapi di Selangor khutbah Jumaat semalam hari ni Sabtu kan. Agak menarik lah, maknanya menggalakkan derma organ. Menggalakkan derma organ. Tuhan tak nak pun organ kamu tu dalam kubur. Lebih baik orang yang hidup lebih memerlukan organ kamu. So tak payahlah nak kerekut sangat kan. Dermalah organ kan. Dermalah organ.
manusia yang hidup di bumi ini lebih memerlukan organ berbanding dengan dikuburkan, membazirkan sahaja organ. Maka dermalah organ. Dia khatib tak cakap macam itu bahasa saya, tapi tiba-tiba je khutbah Jumaat menggalakkan derma organ. Saya kata bagus ni. Power khutbah. Saya tak tidur, selalunya nikmat tidur masa khatib. Khutbah Jumaat. Semua tak tidur malam. Selalunya taklah dapat tidur, tapi selalunya boring, tapi tak boring sebab khutbah itu nilai dia contemporary kan, kerana menggalakkan orang Islam untuk menderma organ. Saya pun tak derma lagi tu, saya macam mana isi borang untuk derma organ. Tapi saya rasa organ jantung saya tak boleh derma lah. Memang jantung saya bukan jantung yang pure lah. Siapa-siapa yang tahu sejarah saya. Tapi saya nak cakap khutbah tu, mimbar itu dia tidak boleh terlalu kita rigid. Kita berada atas mimbar, kalau kita berada atas mimbar lah, maknanya kita boleh saja menjawab soalan, kita boleh saja macam-macam. Kita boleh saja suruh jemaah yang kat luar tu masuk, rapatkan sahur, sementara masalah. Jangan terlalu rigid membaca khutbah. Tapi sebaliknya lebih baik kita betul-betul berkhutbah dan boleh dicelah dengan soalan dan sebagainya. Soalan macam itulah peristiwa. Cuma saya tak pasti atas mimbar ni khutbah yang mana satu, kes Al-Mimbariyah ini. So saya ingat itu saja kita untuk malam ini. Kita review ataupun kita refresh ulang kaji, ataupun yang tak pernah dengar, dia first time dengar lah, maknanya kes Al-Mubahalah dan kes Al-Mimbariyah. Saya ingat hari tu Mizi Ismail ada kes Al-Mimbariyah ni, tapi tak tahu sama ada beliau dah pernah come across istilah ni ataupun sebab tu saya kata dia ini betul-betul praktikal ni. Kes ni ada isteri, ibu bapa, anak perempuan dua ni betul-betul praktikal. Tadi pun saya dah jumpa. Sebelum ni pun saya pernah jumpa. So inilah pengiraan dia. 1/8 kadang-kadang boleh jadi 1/9. So kalau kita jumpa, kita tak kenal kata Al-Mimbariyah pun tak ada masalah. Yang penting kita tahu kira tu. Cuma nak cakapnya benda ni pernah dibahaskan dan pernah termaktub sehingga kali ini pun di dalam kitab-kitab faraid itu dipanggil sebagai Al-Mimbariyah. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Dan apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya dan disebabkan perbincangan kita ni banyak kepada huraian daripada kitab, maka saya sendiri yang kena share screen tu. Kalau banyak saya hurai hanya berdasarkan slide, mungkin saya boleh minta admin ataupun orang lain yang share screen. Apabila saya nak hurai pada buku saya sendiri dan tak semua peserta ada buku, maka saya share soft copy daripada buku saya lah. Kalau sebelum ni saya tak share sangat buku tu, saya just share slide, tapi ini saya nak hurai huraian saya dalam buku tu. So saya sendiri kena share lah. So itu saja apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.